Daerah Kota Tinggi memasuki fasa pasca banjir bermula hari ini sehingga 16 Januari depan susulan situasi banjir yang semakin pulih, kata Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor, Sukan Belia dan Sukarelawan Dato' On Jabbar. Sehubungan itu, beliau menyeru belia, sukarelawan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk bersama-sama membantu membersihkan rumah mangsa dan premis terkesan dengan bencana itu. Ridauddin Daud masih di Kota Tinggi melaporkan perkembangan. Teruskan Ridauddin. Baik, terima kasih rakan tugas Irfan di Pusat Penyelesaian Bukit Jalil. Ya, Irfan, benar di banjir di Kota Tinggi ini sudah pun memasuki fasa pasca banjir, di mana kalau saya boleh kongsikan sebenarnya di sekitar pusat bandar Kota Tinggi seperti yang anda lihat di belakang saya. Sebelum ini laluan tempat yang saya berdiri ini betul-betul berhampiran dengan jam ataupun menara jam di sini. Sebenarnya laluan ini adalah laluan yang ditutup kepada kenderaan awam sejak daripada banjir bermula pada 7 Januari lepas. Namun kini seperti anda boleh lihat sudah pun dibuka. Saya difahamkan pagi tadi sudah pun dibuka kepada orang awam. Di sinilah keadaannya. Kalau diikutkan sebenarnya sebelum ini kawasan di sini memang dinaiki air. Kedai-kedai di sebelah sana pun sebenarnya dinaiki air, tidak boleh dilalui langsung jalan sini selama 4 hari. Namun hari ini sudah pun, kalau diikutkan situasi sudah pun banjir sudah pun semakin surut, sudah pun reda. Perniagaan di sini pun nampaknya ada yang sudah pun memulakan perniagaan. Ada juga beberapa kedai sempat saya pusing sebentar tadi. Kejap lagi saya akan pusing sekali lagi untuk melihat secara keseluruhannya. Peniaga-peniaga pula saya tengok banyak yang mula melelong barangan mereka, kerana ini adalah satu perkara yang sememangnya menjadi tradisi ataupun tradisi yang sebenarnya tidak mahu diulang pun sebenarnya. Kalau ikutkan setiap kali berlakunya banjir besar, kalau dulu tahun 2006, kini 2024 banjir besar berlaku. 2006 dulu pun sebenarnya masih lagi berlaku yang agak besar, dan kemudian tahun-tahun selepas itu pun ada juga banjir yang melibatkan kawasan Kota Tinggi, terutama berdekatan dengan Sungai Johor. Apabila berlaku banjir, pasca banjir dan sebagainya, mana-mana kedai yang terkesan lazimnya mereka akan melelong barangan mereka mungkin untuk mendapatkan sedikit modal untuk membuka perniagaan, untuk survival pada perniagaan pada masa akan datang. Namun ini saya kongsikan di keseluruhan Kota Tinggi ini memang betul sudah pun memasuki pasca banjir. Cuma kalau diikutkan di pusat bandar ini saya tidaklah begitu nampak kelibat-kelibat NGO ataupun belia-belia ataupun mana-mana sukarelawan yang datang membantu. Namun di sebelah-sebelah kampung mungkin ada. Namun sebenarnya di Kota Tinggi ini sebenarnya masih lagi jumlah mangsa yang terjejas masih lagi tinggi. Kalau mungkin saya boleh kongsikan, ini laporan terbaru yang saya terima pada jam 3 petang ini. Kalau ikutkan jumlah mangsa banjir di seluruh Johor adalah 4,836 menurutkan tren peningkatan berbanding jam 2. Apabila jam 2 merekodkan 4,749. Daripada 4,836 mangsa banjir di seluruh Johor, 4,019 daripadanya terdiri ataupun bertempat di Kota Tinggi. Seramai 1,106 keluarga yang berlindung di 24 PPS. Namun ingin juga saya kongsikan di Mersing misalnya, banjir nampaknya semakin memburuk di sana apabila sebanyak 3 PPS dibuka melibatkan 57 keluarga, 219 penduduk. Kemudian di Batu Pahat nampaknya masih lagi stagnan, 1 PPS dibuka, 21 keluarga, 79 penduduk. Di Johor Bahru semakin baik, hanya 1 PPS dibuka, keluarga yang terjejas 19 melibatkan 80 penduduk. Dan kemudian di Keluang juga semakin baik, kalau semalam ataupun hari-hari sebelum lebih dari 1,000, namun hari ini 350 penduduk terjejas, 102 keluarga, dan 3 PPS di Segamat, 2 PPS, 26 keluarga dan 89 penduduk. Jadi itu yang boleh saya kongsikan setakat ini. Nampaknya Kota Tinggi masih lagi menjadi antara lokasi yang teruk terjejas, dan Mersing nampaknya sudah pun meningkat jumlah bangsa banjir di sana. Cuaca nampaknya hari ini, tadi ketika saya mula live tak hujan, namun waktu ini tidak lama pun, saya rasa dalam 2-3 minit sudah hujan. Beginilah keadaan cuaca yang berlaku di Kota Tinggi. Jadi mungkin sebenarnya saya ingin tunjuk, dah alang-alang nampak banjir pun dah surut. Saya mungkin boleh tunjuk, kita minta Salihin untuk pan sedikit ataupun zoom sedikit di sinilah. Di belakang ini anda boleh lihat papan lampu ataupun tiang lampu. Itulah sebenarnya paras air banjir yang melanda di kawasan ini sebenarnya sebelum ini. Kalau diikutkan, kalau melihat kepada itu, sebenarnya ia adalah ke paras pinggang saya. Malah hotel yang baru kami duduk pun sebenarnya kami terpaksa berpindah ke Kota Tinggi kerana memikirkan bahawa ada amaran cuaca lebat seperti yang dilaporkan Irfan sebentar tadi. Cuaca hujan berterusan di tahap buruk yang mungkin dijangka diramal berlaku di Kota Tinggi. Jadi itu sebenarnya kami decide untuk pindah ke Kota Tinggi. Kalau ikutkan sebelum ni, mengikut kata pemilik hotel, ketika hujan pada waktu atau banjir, kawasan hotel itu di sebelah sana, saya tunjuk di sebelah sana, kawasan hotel itu menjadi seolah-olah seperti pulau apabila dikelilingi air, namun tempat mereka saja selamat. Dan mungkin kalau saya boleh kongsikan betapa jauhnya laluan ini tutup pada waktu banjir itu. Kalau ikutkan
Kalau boleh nampak sebenarnya di jambatan sana, kalau anda boleh lihat, kalau sekarang video dia ada lori putih sana, di situlah lokasi tempat di mana jalan itu ditutup, dan sepanjang laluan ini sampailah ke bangunan Arkid Bara di belakang sana, semuanya dinaiki air, ada yang paras pinggang, ada yang paras dada dan sebagainya. Namun satu perkara yang ingin saya kongsikan, Irfan, kebimbangan kepada penduduk kerana berdasarkan ramalan Met Malaysia bahawa amaran hujan berterusan dan juga pada tahap buruk itu sebenarnya menghadirkan kebimbangan kepada mereka kerana banjir pada 2006. Banyak kali saya berbicara banjir pada 2006 kerana itu antara memori pahit yang masih lagi tersimpan dalam minda mereka kerana 2006 itu beginilah keadaannya. Mungkin saya boleh kongsikan antara yang diceritakan oleh penduduk. Pada 2006 berlaku banjir, tidaklah begitu tinggi paras airnya. Kemudian lebih kurang 2 minggu selepas mereka membersihkan dan sebagainya, ketika mereka melalui fasa pasca banjir, mereka sudah pun lega dan sebagainya. Lebih kurang 2 minggu selepas itu datang satu lagi gelombang yang lebih besar yang menyebabkan tahun itu menjadi antara banjir terburuk yang pernah direkodkan di Kota Tinggi. Itu sebenarnya yang penduduk Kota Tinggi sangat-sangat bimbang. Mungkin ada yang mengatakan bahawa mereka sudah pun memasuki fasa pasca banjir, namun mengambil kira sejarah pada 2006 sebenarnya mereka masih lagi menyimpan kebimbangan, merasakan kebimbangan kerana sekiranya pernah berlaku pada 2006, tidak mustahil boleh berlaku juga pada 18 tahun kemudian, iaitu pada tahun 2024. Jadi apa yang pasti, saya akan terus berada di sini. Malam ini saya akan cuba bagi update dari semasa ke semasa sekiranya keadaan nampak semakin buruk. Saya dan juga rakan setugas Salihin akan terus berada di sini walaupun badan kami kejap kering, kejap basah, kejap kering, kejap basah. Kami akan terus kuat. Doakan kami tidak demam untuk kami membawakan laporan dari semasa ke semasa, dan apa pun yang pasti kita doakan supaya penduduk di Kota Tinggi dan Kota Tinggi misalnya tidak lagi dilanda banjir gelombang yang ketiga kalau ikutkan. Kita harapkan tidak lagi berlaku pada hari ini dan juga hari-hari mendatang. Jadi saya fikir pada masa ini hujan pun semakin lebat. Saya kembali dulu kepada rakan setugas Irfan Faruqi. Baik, terima kasih Ridauddin, dan pastikan jaga kesihatan, sentiasa selamat bersama dengan Salihin, dan kita nantikan laporan ini dari semasa ke semasa.